warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Syam, Dr. Osman. Saya tak nak cakap panjang. Apa yang saya nak lihat adalah isu ni dah lama berlaku di negara kita, bukannya baru hari ini. Jadi sebab itu saya tidak nampak benda ini boleh berubah, bertindak, melainkan dia pelibatan daripada orang-orang politik. Sebab apa? Kalau kita nak harapkan masyarakat untuk buat tindakan, kalau kita nak harapkan kepada agensi penguasaan untuk buat tindakan, benda ini tidak akan berlaku. Benda ini perlu digubal dan diubah di dalam parlimen, di dalam kabinet. Benda ini perlu dicetuskan supaya benda ini dapat memberi impak untuk buat perubahan. Pasal ini bukan main-main. Macam disebut ni Datuk Isyam tadi, ada yang melahirkan anak di dalam tempat tahanan depo ni. Depo ni bukannya penjara tau. Penjara ada fasiliti, ada tempat untuk boleh pergi tanda, boleh mandi, boleh pergi boleh main di taman, ada tempat surau. Depo ni, kalau tuan-tuan nak tahu, depo ni lebih kurang macam tahanan lokap sementara di mahkamah di Shah Alam tu. Begitulah tempat itu. Jadi bayangkan bagaimana orang manusia ini melahirkan anak di dalam tahanan depo itu. Lepas tu dengan orang tua umur 71 tahun, 71 tahun duduk di tahanan depo tanpa ada sebarang kesalahan. Jadi ini bukan isu main-main. Kalau nak sebut tajuk kemanusiaan, ni kemanusiaan. Kita sebut. Saya minta maaf, saya tidak menunding jari kepada mana-mana parti politik, pemimpin parti politik, atau mana-mana menteri, atau mana-mana orang yang ada dalam parti, tak ada. Tapi kalau anda nak sebut sebagai tajuk untuk memperjuangkan hak rakyat, awak kena ada nilai kemanusiaan dalam diri. Jadi ini adalah tajuk yang tak selesai-selesai lagi ni. Dah bertahun-tahun. Dan saya difahamkan mereka-mereka ini daripada tahun 1970-an lagi dah tiba di Malaysia. Dan mereka ini bukanlah penjenayah. Penjenayah biarlah pihak polis ambil tindakan. Pihak polis dia ada bahagian siasatan jenayah dia, bahagian tangkapan dia. Dia orang ada disable, ada deny, semua boleh buat kerja. Kalau buat jenayah, dengan mudahnya pihak polis kita cukup cekap untuk buat tangkapan. Tapi ni soal mereka yang ditangkap, dibubuh dalam depo, tahanan depo ni tanpa sebab. Contohnya dia keluar rumah, tak ada sebab untuk nak tahan dia masuk dalam tempat depo. Biarlah mereka-mereka ini tak boleh pergi sekolah, tak boleh nak bekerja pun, macam, maaf saya katakan, macam warga asing. Mereka ni merasakan diri mereka ni seperti warga asing. Warga asing macam mana? Kalau dia tak ada permit, kalau dia jumpa pihak polis ataupun pihak immigration, kena tangkap. Itu memang prosedur. Kita tak boleh nafikan sesiapa yang masuk ke negara ini tanpa permit, mereka akan ditangkap dan mereka akan dihantar pulang. Tapi ni manusia-manusia, saya sebut manusia-manusia lah. Manusia-manusia yang berada dalam tahanan depo ni, kalau ditangkap, letak ke dalam depo, tak ada sebab nak letak kat situ. Dia nak pergi mana balik? Nak balik ke Filipina. Kerajaan Filipina tak mengaku mereka sebagai masyarakat ataupun rakyat di Filipina. Jadi kita nak hantar kat mana? Kita biarkan mereka mati mengeput dekat dalam depo tu. Mana sifat kemanusiaan? Saya dipahamkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri KJ kita sudah bersuara benda ini di dalam parlimen. Jadi saya harap benda ini jangan dijadikan mainan politik. Maksudnya ahli-ahli parlimen yang duduk di dalam parlimen ni jangan mempertikaikan. Sekiranya nak bagi yalah, mereka perlu ada satu status pengenalan diri. Sama ada surat ke ataupun satu surat beranak yang menulis bukan warga negara ke, kan boleh duduk. Jadi semua itu identiti perlu ada, perlu. Jadi kalau kita nak sebut lah, saya nak beritahu kepada superhero lah. Kan YB yang dalam parlimen ni kan semua superhero. Kerjanya membangkitkan isu, kan? Kerjanya cari isu. Jadi cari isu, ni isu dia. Saya nak lihat mana YB yang dilihat sebagai Superman, Ultraman taruh super keluar. Ini isu nak kena bawa. Isu tentang kemanusiaan. Kalau anda prihatin kepada kemanusiaan, ini isu dia. Jangan kita bawa tajuk hanya untuk mendapat mileage dalam political way. Kita nak dapat mileage, kita bawa isu ni. Okey, dalam satu kampung ni begini-begini, baru kita ambil isu. Ini isu kemanusiaan kita ambil. Jadi kalau nak kita menjadi pemimpin rakyat, dia sebut YB ni apa? Wakil rakyat. Siapa bagi gelaran pada mereka? Rakyat bagi gelaran. Masyarakat yang bagi gelaran. Kerana mereka rasa mereka pilih pemimpin itu, wakil rakyat itu, kerana mereka rasa mereka layak untuk menjadi pemimpin rakyat. Jadi sekarang ni, adakah kita tidak melihat bahawa masyarakat yang ada di Sabah yang berada di tahanan depo ni bukan masyarakat negeri Sabah?
saya difahamkan dan saya difahamkan bahawa kerajaan negeri Sabah, saya minta tolong jangan jadi berat jangan ada diskriminasi tentang agama dan bangsa. Saya difahamkan masyarakat yang berada di dalam tahanan depo ni adalah Melayu suluk Islam. Saya faham itu. Sebahagian, yang sebahagian lagi adalah bukan beragama Islam. Jadi saya difahamkan kenapa mereka-mereka ini dibiarkan duduk dalam tahanan depo, tak ada sebab. Dan saya mendapat maklumat yang daripada sebahagian yang membuat kajian tentang kes dalam tahanan depo ni, dia orang kadang-kadang kata peruntukan makanan sehari cuma RM9. Kalaulah ada bayi kecil yang perlukan susu, yang perlukan pampers kat dalam tu, bagaimana mereka ini dapatkan? Dan ini disebut oleh orang-orang yang ada sifat kemanusiaan yang duduk sebagai orang yang menjaga tahanan di dalam immigration. Mereka pun bersimpati. Saya kena sebut benda ni, mereka bersimpati. Mereka pun kesian. Dengan nilai RM9 nak bagi makan satu hari 3 kali. Kalau budak baby yang masih kecil, macam mana? Fikir pakai otak lah. Takkan korang tak kesian langsung. Takkanlah tak ada fikirkan bagaimana RM9 boleh bagi minum susu, makan semua cukup ke untuk satu orang? Sebab dia bagi peruntukan itu untuk seorang. Kalau ibu dia masuk dengan anak, hanya dapat kepada ibu je. Anak dia macam mana? Anak dia tak payah makan. Jadi saya nak bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin negara, tolong tengok kes ni. Saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, ke kanda saya juga. Saya minta tolong kanda, tolong tengok kes ni. Ini bukan kes main-main. Kalau sebelum ini, pemerintahan yang sebelum ini, kemungkinan dilihat ada sedikit diskriminasi terhadap perkara ini. Jadi sekarang ni semua dah ada jawatan kan. Tolong bantu. Kes ni tolong highlightkan betul-betul, saya mohon. Kita bukan datang sini nak datang berkampung depan Kementerian Dalam Negeri. Ingat ini bukan main-main ni. Kementerian Dalam Negeri ni adalah satu, orang kata, identiti yang paling besar lah dalam negara kita. Kita tak nak cek pasal dengan mereka. Tapi dengan siapa lagi tempat untuk kita bergantung? Dengan siapa lagi kita nak minta tolong? Kadang-kadang kita dah tak tahu dah. Sebab itu saya nampak tidak ada jalan melainkan kita kena guna jalan political way juga. Sebab orang politik yang duduk dalam parlimen tu yang boleh buat perubahan. Kalau guna macam kita ni, ayam berkokok lah kita, takkan jadinya. Kita menjerit-jerit, ada sebahagian kecil ketawakan kita. Sebab ini bukan kesalahan daripada pihak immigration, daripada pihak PJRM. Dia orang menjalankan tugas, beri arahan tangkap. Tapi kemungkinan sebahagian kecil mereka-mereka ini yang cari makan. Yang kadang-kadang jumpa, macam orang jumpa warga asing, cari makan jumpa RM50, RM100. Itu sebahagian kecil. Sebahagian besar saya rasa mereka prihatin. Kalau mereka tak prihatin, kita di Persatuan Pengguna Sumber Malaysia, MXO, Berjuang Nusantara takkan dapat maklumat ni. Mereka yang keluarkan maklumat ini bermaksud mereka prihatin dan mereka buat research benda ini. Jadi saya mohon supaya benda ini tolonglah sangat-sangat kerajaan negeri Sabah, tolong bantu. Tolong bantu. Sebab apa? Kita jangan silap. Kerajaan Melayu Campa 500 tahun bertamadun, boleh hilang negara tau dan menjadi pelarian. Kita tak tahu. Kita baru merdeka baru 64 tahun. Baru 64 tahun. Kerajaan Melayu Campa tu 500 tahun bertamadun pun boleh hilang negara dia. Dan kemungkinan besar Allah Ta'ala boleh uji kita. Tuhan boleh uji kita juga. Jadi kita sekarang ni, kalau kita tak ada nilai kemanusiaan, tak fikirkan macam mana nak bantu mereka ini. Macam yang disebut oleh Datuk Isham, bukan minta IC, tak minta apa-apa pun, minta identiti, pengenalan supaya tahu, oh ini adalah masyarakat stateless. Jadi kita boleh punya tahu. Jadi kalau tak ada, lebih bahaya kita membiarkan mereka tanpa identiti daripada kita tak bagi identiti. Sebab sebahagian besar kita tengok warga asing ada juga duduk kat Malaysia yang langsung tak ada identiti. Boleh juga duduk kan. Jadi ini kita kena iktiraf mereka, kena bantu mereka, iktiraf mereka, kena bantu mereka. Sebab ada yang sebahagian besar lahir dekat Malaysia. Tak kisahlah dia lahir bawah pokok ke, dia lahir dekat dalam rumah ke, yang penting dia lahir, dia berkahwin dan dia ada anak di Malaysia. Saya dipahamkan orang yang lahir di Malaysia ni, kalau anak itu lahir di Malaysia, dia dikira macam warga negara. Dia lahir di Malaysia. Jadi kita kena bantu mereka. Jadi saya mohon sekali lagi. Jadi itu saja daripada saya. Ini bukan perkara main-main. Saya minta pihak media,
buat yang terbaik kan, kes ni untuk sebarkan. Dan saya minta masyarakat tolong ambil peduli. Tolong ambil peduli. Tolonglah setiap daripada kata-kata anda yang memberi manfaat anda sebarkan. Saya yakin Allah Ta'ala dan doa-doa masyarakat ke atas orang yang telah ditahan di tahanan depo, yang stateless ni, kurang-kurangnya kita dapat memberi tekanan. Sebab kat Malaysia ni kadang-kadang nak kena dengar bunyi bom tau, baru orang terjaga. Tak ada bom tak terjaga. Jadi sebab itu nak kena ada satu percikan api. Tapi bukan suruh kena lempar bom pula. Maksud saya percikan api supaya benda ini dapat mengejutkan mereka-mereka yang tidak memperdulikan mereka ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat di negara kita, semua daripada kaum mana pun, bangsa mana ke, semualah ambillah peduli. Ini isu kemanusiaan. Kemungkinan kita dapat membantu mereka. Sebab apa, setiap hari ni kita dah pergi berapa hari? Satu hari dekat 1 tahun, 2 tahun. Malam ni saja dah ada orang menangis kat dalam depo, anak-anak kecil. Orang tua yang sakit pinggang umur dah 70 tahun dah tak boleh buat apa dah. Setiap hari, saya pernah duduk lokap lah, tapi saya tak pernah duduk penjara lah. Duduk dalam lokap ni, satu hari pun dah, ya Allah, menderita tau. Satu hari. Bayangkan 2 tahun. Lokap dengan depo jauh berbeza juga. Lokap kurang-kurangnya dia adalah sel-sel dia, kapasiti dia. Depo ni dia sumbat habis kat situ. Bayangkan susah. Jadi kalau kita biarkan benda ini, maka kita adalah orang yang selfish. Kita ni pentingkan diri sendiri. Kita rasa diorang ni tak berbaloi pada kita, tak ada penilaian pada kita, dan kita semua akan ditanya. Kita sibuk ni memperjuangkan Palestin, Muslim Bugu, semua kita perjuangkan. Kita kata kemanusiaan. Buat sampai demo dekat Dataran Merdeka, buat dekat kelab kedutaan, semua kita pergi jalan. Ni ada kat Malaysia ni. Nak demo kat mana? Tu fikirkan kita cakap soal negara lain, negara kita sedang terjadi. Jadi semua masyarakat di seluruh negeri, mana-mana di negeri masing-masing, semua kena sebarkan benda ni. Kerana ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh beberapa orang yang tertentu yang tidak mahu membuat keputusan. Berapa orang saja ni sebenarnya. Beberapa orang tertentu ni yang tidak mahu membuat keputusan untuk memberi sebarang dokumen ataupun sebarang identiti kepada mereka ini. Jadi itu saja. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya sebagai wakil pada Pusat Nusantara yang mana kami memperjuangkan semua bangsa dan tanah air. Jadi hari ini saya terpanggil dan untuk pengetahuan semua netizen, saya tengok keluar dan netizen kebalahan. Sebenarnya ramai yang tak faham sebenarnya situasi ni. Bukan kita membela pendatang asing. Yang kita membela ni, mereka adalah penduduk asal yang hilang kerakyatan. Faham tak? Di Sabah ni dia lain sikit, sama seperti Semenanjung. Bukan semua orang Semenanjung. Jadi di sana dia tidak maju Semenanjung lagi. Jadi mereka juga kita mempertahankan warga asing. Saya ni seorang NGO yang cukup tak boleh tengok pendatang asing yang buat gangster apa ni. Tapi dalam isu ni berbeza. Bukan seperti Rohingya. Rohingya mereka ada satu badan UN yang menjaga mereka betul tu. Tetapi yang kita bangkit hari ni, Sulu ni, kaum Sulu ni, mereka tidak ada siapa yang nak tangguh. Kalau dikatakan mereka ni tidak ada kerakyatan stateless, jadi kita minta kerajaan tolong bagi satu inisiatif bagaimana nak uruskan mereka. Cakap, kalau mereka ni pelarian dan kita nak hantar balik ke Filipina pun tak mau. Kan, kalau ada setengah lah, yang setengah ni memang asal, penduduk asal. Yang kita memperjuangkan hari ni adalah penduduk asal. Contoh saya beritahu, kepulauan masyarakat Melayu ni banyak etnik platform dia. Contoh Bugis, contoh banyaklah Bugis apa. Tapi Bugis, Jawa dia ada setengah di Indonesia dan setengah
penuh di Malaysia. Adakah kita tidak iktiraf di Malaysia, Bugis? Kita iktiraf. Adakah kita tidak iktiraf Banjar? Kita iktiraf. Kita bukan mengiktiraf pendatang asing. Dan dalam depo tu, yang mana ada pendatang asing, kita minta cepatkan penghantaran pulang ke negara mereka masing-masing. Itu yang kita minta pada KDN hari ni. Bukan kita bercakap hari ni, kita membela pendatang asing saja. Mereka ini stateless, berbeza dengan pendatang asing, tolong faham. Mereka dah hidup, dah beranak ni lama dah keturunan mereka di sini. Dan ada sebilangan, ada pelarian yang macam mana Datuk Isham kata, sebilangan adalah pelarian yang mana akibat perang. Dan Malaysia terima time tu. Kenapa Malaysia terima time tu? Dan hari ini kenapa mereka ditangkap? Sedangkan dahulu kerajaan Malaysia terima, hari ini ditangkap. Ini yang isu yang berbeza untuk kepada semua netizen di luar. Bukan kami membela pendatang asing ke apa tidak. Kami membela di atas kemanusiaan. Kemanusiaan yang mana kita tengok dalam depo macam ni, kita cium gamak sikit. Kalau dalam depo ni adalah tahanan sementara. Tetapi kalau duduklah keadaan macam ni, kalau tuan-tuan fikirlah anak isteri tuan-tuan ataupun adik-adik keluarga tuan-tuan duduklah keadaan macam ni. Tuan-tuan berterima tak terima? Tuan-tuan duduk kerana dalam Malaysia. Hidup dah lama zaman Tok Nenek. Tapi tuan-tuan boleh duduk macam ni. Ada yang kita dapat maklumat, ada isteri yang ada IC, ada suami yang tak ada IC. Jadi kita tak tahu ni salah guna sistem ke ataupun apa yang sedang berlaku dalam Malaysia ni. Adakah kemungkinan, saya kata kemungkinan, adakah penghapusan satu etnik? Ini kemungkinan. Ini kemungkinan saya beritahu. Kita tak boleh buat macam ni sebab apa? Malaysia adalah berkenaan kaum. Dan ini Sulu Bajau adalah satu antara etnik kaum Melayu Nusantara kita. Kita bercakap di atas Palestin. Palestin hari ini sama jadi macam ni. Sebab apa? Mereka hilang kerakyatan. Mereka tanah, mereka Palestin. Tetapi diambil oleh Israel anak buah. Dan akhirnya mereka di Palestin hilang kerakyatan dan mereka jadi stateless di mana di Malaysia hari ini. Ini tolong faham sikit. Saya mungkin tengok ramai yang tak faham ni. Jadi saya nak beritahu juga. Dan saya minta hari kepada Datuk Hamzah. Datuk Hamzah KDN kita hari ini. Dan KDN pun telah bunyi dalam Parlimen. Dan saya pun rasa Datuk Hamzah ni orang yang lalu buat kerja yang bagus lah. Saya seorang politik. Tapi saya minta hari ini Datuk Hamzah tolong selesaikan masalah ini. Dan kita nak orang-orang yang memang penduduk asal, tolong bebaskan yang mana yang status tu, tolong buat satu benda supaya mereka boleh duduk tanpa ada kekacauan dan juga mereka ni melanggar peraturan Malaysia, tangkap dan hukum mereka. Itu adil. Tapi jika mereka tidak buat apa-apa, kenapa kita nak tahan mereka dengan keadaan yang zalim? Itu saya beritahu. Dan yang kita minta yang ketiga adalah mana-mana pendatang asing yang duduk di depo yang lama-lama tu, tolong hantar cepat sikit proses balik ke negara mereka. Habis duit dah rakyat Malaysia ni. Habis duit kerajaan Malaysia sebab apa? Dia kena bagi makan kat demo kan. Hantar cepat balik. Jadi itu saya daripada saya, insya-Allah kita sama-sama berdoa dan saya harap semua netizen fahamlah ini bukan isu pendatang asing, ini isu penduduk asal. Tapi pegawai ini dah bodohnya. Macam kes saya lah. Saya convert Islam dari 2008 Sabah sampai Safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah. Jadi kita dah serahkan memorandum, tapi saya tengok ramai yang tidak faham lah. Pertama, tidak faham apa yang kami memperjuangkan. Mereka duk sabit tentang isu Sulu, peperangan Sulu, siapa yang duk bertahan pokok-pokok tu. Tuan-tuan kena faham, pertama sekali yang hari ni kita mempertahankan, untuk maklumat tuan-tuan lah, penduduk asal yang mana mereka memang hidup dan beranak macam kita lah, macam kita penduduk asal. Tetapi tuan-tuan kena faham situasi di Sabah ni dia berbeza sikit situasi di Semenanjung. Sebab di Sabah ni kalau kata 50 tahun dahulu, bukan kata JPN dia orang tak kenal, jalan pun tak ada lagi tu, betul tu. Jadi di situ lah menyukarkan mereka untuk membuat kemaskini dokumen mereka. Dan akhirnya pada zaman sekarang ni mereka telah gagal dan mereka jadi stateless lah. Kerakyatan tiada. Jadi itu saja yang kita memperjuangkan. Dan kita tidak memperjuangkan Sulu yang menyerang dalam Malaysia. Itu kita bangkang, kita lawan tu. Kita memang akan kecam Sulu tu. Sebab tu saya beritahu, yang kena dalam tahanan ni bukan kata Sulu saja, ada daripada mana, Bugis pun ada lagi,
Ada golongan dusun pun ada. Dusun pun ada yang kena tahan. Jadi yang mana yang tidak dapat, yang tidak ada status mereka, tidak ada sah status mereka sebagai penduduk asal ataupun sebagai kerakyatan. Yang tu yang kita mahu pertahankan. Yang kedua, saya faham tu ramai IC orang asal Sabah, ramai tak ada IC orang Sabah. Ya betul itu Daniel Hakimi. Orang Sabah akan faham. Tapi orang Semenanjung kita ni, Waalaikumsalam, kami dari Negeri Sembilan, Waalaikumsalam. Orang Semenanjung ni dia tak faham. Dia ingat seolah kami ni nak mempertahankan warga asing. Tidaklah. Itu bukan kerja kita nak pertahankan warga asing semua ni. Okey. Jadi yang kedua, kita hari ni kita tanya. Dia ada yang kedua ni, dia ni dipanggil pelarian perang. IM13. Okey, pelarian perang ni yang telah diiktiraf pada tahun 1970 oleh immigration sendiri, oleh kerajaan Malaysia sendiri. Yang tu yang lawak yang ni. Bila mereka iktiraf, sepatutnya mereka tahulah apa yang mereka nak kena buat kepada pelarian-pelarian ni. Dan pelarian yang ditangkap ni tidak melakukan sebarang kesalahan. Yang ada buat salah memang kena tangkap lah. Yang kita mempersoalkan ni, mereka tidak membuat salah dan mereka disahkan masuk ke Malaysia sebagai pelarian perang dan diberi sebagai IM13 pada tahun 1970 tau. Bukan baru-baru, bukan Sulu yang perang di Sabah Lahad Datu tu. Jadi kita minta hari ni, mereka ni apa yang kerajaan patut kena buat mereka? Adakah ditangkap, ditahan, duduk dalam depo sampai menyebabkan kemungkinan boleh menyebabkan kematian ke? Yang kita tengok sendiri daripada kita dapat fakta, gambar-gambar ni agak teruk lah. Tidak ada sebarang tu, tidak ada value lah, kemanusiaan tu tak ada. Tu dekat Sabah ke? Tak ada, saya duduk ada dekat di KL ni. Ramai orang Sabah di sini. Saya duduk dengan orang Sabah dan kita pun faham lah. Bila orang Sabah bercakap ni, kita faham, kita takkan faham. Kami ni tolong menyampaikan sebab kita ni NGO. NGO ni dia ada kerja dia sendiri. Waalaikumsalam. Jadi itu nak bagi tuan-tuan faham. Bukan kita ni pergi duk sokong. Sulu ni dia ada dua. Satu Sulu dari Filipin, satu Sulu daripada penduduk asal di Sabah, etnik. Macam ada Kadazan, Dusun, Bugis, lagi apa lagi di Sabah lagi, apa lagi tuan? Bajau lagi. Banyak kan? Banyak suku-suku di Sabah ni. Mereka ni semua orang Sabah. Yang kita mempertahankan yang di Sabah. Bukan Islamenti. boleh dua. Islamenti dua. Jadi bukan kita mempertahankan Sulu yang Filipin yang duk serang di Malaysia, yang serang di Malaysia tu. Itu geng-geng Abu Sayyaf. Kita tak mau sokong benda-benda keganasan ni semua. Jadi itulah tuan-tuan kena faham. Jadi saya nak bagi kat Datuk Isham sikit cakap sepatah dua supaya tuan-tuan lebih faham. Saya tengok ramai yang tak faham tadi, yang kutuk, yang komen, yang macam-macam, yang kata kita ni NGO yang mempertahankan warga asing. Tahan apa Rohingya, apa si Burma, Rohingya apa Long Tiger tu kita duk lawan. Datuk pun dah buat surat dah sampai ke immigration. Bila masa kita nak pertahankan orang macam tu semua yang buat jenayah? Tidak. Ini adalah suku. Jadi insya-Allah saya nak berikan Datuk cakap sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah menyampaikan satu memorandum. Dalam memorandum ni kita menuntut beberapa perkara. Puncanya datangnya ada daripada depo tahanan. Apabila berlaku rusuhan yang menyebabkan dia orang ni, kita salahkan orang musuh. Tapi kita tak tanya dulu punca musuh. Bila kita kaji daripada punca rusuhan ni, kerana kumpulan-kumpulan yang berada dalam depo tahanan ni telah dikurung lebih 1 tahun dalam tempoh jangka masa yang lama, dalam keadaan yang sangat teruk, lebih teruk daripada penjara. Jadi apa yang kita buat? Jadi daripada kita rupanya kita kaji dalam tu bahawa ada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama, parti pendatang tanpa izin. Okey, kumpulan ni tak ada isu. Isu ni kita suruh dihantar balik cepat. Ya. Lagi duduk lama, lagi duit kita habis. Okay. Kita tak suruh duduk sini. Kita suruh kumpulan yang pertama ni, yang parti ni pendatang tanpa izin ni, dihantar pulang. Daripada kajian kita pula terkejut bahawa ada kumpulan lain juga yang ditahan. Mereka ini dipanggil golongan stateless. Mereka tak ada IC, tapi mereka juga bukan warga negara asing. Mereka dikira adalah individu yang tidak mencukupi syarat untuk mendapat kad pengenalan, tetapi mereka adalah penduduk asal. Dalam golongan stateless ni ada 2 kumpulan. Satu, penduduk asal yang memang berasal daripada Sabah, tetapi disebabkan oleh faktor dokumentasi. Contoh,
kahwin dengan orang kahwin tapi tak ada sijil nikah ataupun sijil nikah kahwin kampung. Ketika pada waktu itu Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengenakan syarat ketat untuk ada sijil nikah. Jadi orang kahwin kampung. Bila kahwin kampung dapat anak. Sekitar tahun 20-an itu barulah ada tahun 2000 lebih barulah dia minta sijil dia minta sijil nikah. Jadi dalam satu kumpulan tu bayangkanlah abang ada IC, adik dorang tak ada IC. Bayangkanlah. Ni dia panggil kalau di Sabah ni sangat biasa orang kenal. Orang panggil apa? Keluarga warna-warni. Ada yang ada biru, ada yang ada merah, ada yang warna hijau, ada yang tak ada langsung. Satu keluarga. Sabah ni. Ini yang berlaku. Kumpulan ini juga turut ditahan. Bapaknya warga negara Malaysia, anak dia, saya ada 2 kes ni, cerita kes kita. 2 anak hafizah. Kakak ada IC, bapa ada IC, anak tak ada IC. Kerana bapaknya kahwin dengan pemegang kad IM13 pelarian. Pada peringkat awal tak perlukan surat nikah. Dia bagi IC pada anak yang kedua pertama. Kepada ada anak yang berikutnya tak dapat IC. Dia ada dalam depo tahanan. Bayangkanlah. Ada tak kes macam contoh mak ayah dia ada IC biru. Jarang dia selalunya bapa seorang ada IC, mak tak ada IC. Mak adalah walaupun tak ada IC kena faham. Mereka pemegang kad, mereka pemegang IM13. IM13 ni untuk pengetahuan tuan-tuan, ada kalau mereka ni tak kalau mak tak ada, isu mak tak ada. Kalau mak memang diikut mak. Ni bapa warga negara, mak bukan warga negara tapi mak adalah pemegang IM13. Okey. Sekitar tahun kategori yang kedua pada tahun 1970-an berlaku migrasi yang ramai-ramai. Bukan zaman Firda Sahabat ni, kan. Bukan zaman yang serangan Sulu yang baru-baru tahun 2000 ni, bukan. Di tahun 70-an. Berlaku satu migrasi, bukan serang, migrasi, pemindahan kumpulan etnik tertentu di selatan Filipina yang migrate datang masuk ke Sabah. Dan kerajaan negeri pada waktu itu dan kerajaan Jabatan Immigration memberikan mereka IM13. IM13 ni apa tuan-tuan? IM13 ni adalah satu dokumen pelarian perang yang diiktiraf oleh Jabatan Immigration Sabah. Jadi mereka pun duduk di sini. Bila mereka duduk, mereka pun kahwin, ada yang kahwin warga negara, ada kahwin sama-sama IM13. Jadi dapatlah anak. Pada tahun 2013 pengeluaran IM13 dihentikan. Jadi apa jadi pada anak-anak dia orang ni? Anak jadi tak ada dokumen. Jadi kerajaan negeri bagi dokumen, dia panggil burung-burung, ada yang dibagi dokumen task force, ada pula JKM, Jabatan Ketua Menteri. Jadi mereka ni kita panggil kumpulan stateless. Semuanya ada surat beranak lahir di Malaysia. Mak atau bapa pemegang bapa pegang IC, mak pegang dokumen IM13. Jadi mereka tak ada rekod pun mereka dia ada negara Filipin ke Indonesia, tak ada. Ada tak kes macam contoh bapak dia ada IC, mak dia ni penduduk asal yang tak ada dokumen lah. Bukan IM13. Ada kes tu. juga kes yang dulu dia tak pergi report buat IC tapi dia penduduk asal. Dia pun kena tangkap awak. Anak dia. Anak dia kena tangkap. Sebab tangkapan ni baru-baru ni. Anak-anak keturunan dia. Jadi generasi yang keempat, yang kelima ni ditangkap. Jadi itulah isu dia. Kita sekarang ni, bukan hari ni kita kata nak memperjuangkan warga asing untuk mendapatkan dokumen di Malaysia. Warga asing yang tidak mempunyai dokumen, kita perlu buat apa? Usir lawaikan ni. Peluang lah. Janganlah peras ugut dia. Janganlah zalimi dia. Janganlah simpan dia dalam jangka masa yang panjang. Bagi keluar, hantar balik. Hantar keluar balik. Dia pun manusia, dia bukannya binatang. Untuk kurung lama-lama ni, apa manfaat yang dapat dengan mengurung orang ni? Yalah. Sebab itu sebelum ni kita pergi kedutaan Filipin. Sebelum kita buat ni, kita membantah kerana kedutaan Filipina melewat-lewatkan proses pengeluaran travel dokumen untuk mereka diusir. Sebab tu yang pelik juga dekat dengan kedutaan Filipina. Katalah parti, kita ada dua perbezaan parti di Filipina, parti di Sabah dengan parti di Semenanjung. Katalah parti di Semenanjung, kedutaan dengan begitu tangkas dan cepat usir dia orang. Tapi tidak di parti di Filipina, dia biar aja. Adakah soalan ini ada soalan? Adakah kerana mereka ni beragama Islam? Ni tajuk dia. Ni tajuk dia. Ini bukan tuduhan, satu pertanyaan. Kenapa dilengah-lengahkan mereka ni hantar balik?
Adakah kerana mereka ni orang Islam? Itu soalan dia. Ada orang kata sama lah macam Long Tiger lepas ni. Apa dia? Depa kata sama. Berbeza. Long Tiger ni, Dengar elok. dah faham apa makna Long Tiger? Long Tiger ni dia dah masuk Malaysia, Malaysia tak iktiraf. Tak iktiraf. Yang iktiraf dia UN yang iktiraf. Bukan kita iktiraf. Bukan UN ni bukan Malaysia. Kumpulan yang masuk dari Darussalam Filipina ni diiktiraf oleh Malaysia, oleh Sabah. Dibagi dokumen IM13. Long Tiger kita tak iktiraf. Kerana yang bagi dokumen tu siapa dia? Malaysia ke UN? UN yang bagi, bukan Malaysia. Itu perbezaan dia. Dia kena faham. IM13 adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration. Bermakna kerajaan negeri dengan rela hati terima. UN ni ada kita terima tak? Kita tak terima. Kita tidak pernah Malaysia. Adakah Malaysia mengiktiraf United Nations? Malaysia tidak mengiktiraf UNHCR. Itu kena, itu perbezaan dia di antara IM13 dengan UNHCR. Sebab tu mereka jadi parti. Sebab tu mereka dikira sebagai parti kerana mereka ni tidak, Malaysia tak menandatangani perjanjian UNHCR untuk menerima UNHCR. Nampak? IM13 ni yang keluarnya Jabatan Immigration. Bukan yang UN. Jelas? Okey. Balik pada tadi. Okey. Kumpulan okey. Pada tahun 1970-an berlaku migrasi besar-besaran. Migrasi lebih kurang 50,000 pada waktu. Jadi mereka ni dah beranak pinak, dah generasi yang ketiga, dah keempat, tahun dah kelima. Tiba-tiba anak mereka ni ada surat beranak. Long Tiger tak beranak Malaysia. Dia ni beranak di Malaysia, surat beranak, ada surat beranak Malaysia. Dan mak ataupun bapa ada pemegang IC. Mak pemegang IM13, Pelayanan Perang. Tapi anak ada yang orang Islam. Rumpun Melayu lagi tu. Berbangsa dulu rumpun Melayu. Mereka ditangkap. Bayangkanlah. Bayang tuan-tuan. Yang kena tangkap ni yang pakai tudung Melaka ni. Kalau ni. Long Tiger ni mak bapak dia bukan anak sini. Kena faham. Ni mak bapak dia orang ni semua beranak sini ni. Lain beza tu. Nampak? Jadi mereka ni ditahan. Ada soalan ni tanya. Nak usir kena kos, siapa nak tanggung kalau duta atau negaranya pun tak nak bagi dana? Sebenarnya kalau untuk warga Filipina ni, cerita-cerita warga Filipina jangan campurkan di antara warga negara Filipina dengan stateless, dua benda beza. Okey. Kalau warga negara Filipina bukan isu do cost, dia orang semua ada duit untuk balik. Masalahnya travel dokumen kedutaan Filipina tak keluar. Negara depa tak mau ambil ya. Negara kedutaan Filipina tak terima. Kedutaan Filipina tak terima semua. Warga negara dia dengan stateless of course dia tak terima. Jadi dia menjadi liability kepada Malaysia. Malaysia mengeluarkan satu hari anggaran kita 60,000 satu hari untuk membayari makanan saja di depo tahanan untuk semua. Jadi apa manfaatnya kita dapat guys tu? Saya bukan suruh warga asing ini dibebaskan di Malaysia. Saya suruh warga asing ini dihantar pulang ke negara asal dengan cepat, bukan dilewat-lewat. So ada orang tanya, sebenarnya Malaysia tak iktiraf kad Malaysia. Kenapa ramai parti-parti di Malaysia banyak ada kad Malaysia ni tapi masih beranak pinak di Malaysia dan boleh berniaga dan bekerja, Datuk? Okey, itu jawapan dia sebenarnya. Apa jawapan dia sebenarnya? Malaysia tak recognize UNHCR. Masalahnya adalah kalau Jabatan Immigration tangkap UN, katalah tangkap Mr. A lah. Katalah Long Tiger saya tak pasti, saya tak tahu dia apa status dia. Saya cakap saya tak tahu Long Tiger ni mak dia lahir kat sini ke bapak saya tak pasti. Tak lahir sini. Tak lahir sini. Dua-dua tak lahir sini. Dua tak lahir. Dia yang kata dia lahir sini. Okey, saya perlukan pengesahan. Saya tak pasti. Yang saya nak bercakap sekarang ni adalah kalau warga negara Rohingya dia agak berbeza sikit. Kerana warga negara Rohingya ni bukan pasal Malaysia iktiraf. Kerana kedutaan Filipina tak keluarkan dokumen. Faham tak? Kedutaan Filipina tak keluar dokumen. Jadi contohlah, katalah Tok Singa ni Jabatan Immigration Malaysia. Tok Singa pergi tangkap satu orang warga negara Rohingya. Pemegang kad UN. Dah pegang-pegang ni nak pergi hantar balik kan? Nak hantar ke mana? Myanmar. Nak hantar Myanmar, kedutaan Myanmar tak keluar travel dokumen, tak buka airport nak bagi masuk. Nak hantar ke takkan nak buang tengah laut? Itu puncanya. Kerana there's no recipient country, tidak ada negara penerima. Takkanlah kita nak letak di tengah laut. Itu isu dia. Sebab itulah yang baru ni lepas Covid kan ada 2,000 penghantaran pulang warga negara Myanmar. Kerana kedutaan Myanmar mengeluarkan travel dokumen. Nampak tak? Itu puncanya. Saya menjawab soalan tadi.
Soalan saya, kenapa tadi yang menjawab soalan kenapa Malaysia, kenapa ada warga negara ni kenapa tak ditangkap? Yang boleh bekerja bagai apa semua. Sebenarnya UN card bukan kad untuk bekerja. Tak boleh bekerja, salah lah. Salah. Bukan kad. Dia kad pelarian. Oh. Dia kad pelarian. Tetapi situasi dia adalah nak tangkap ni soalan tangkap tu senang. Nak usir macam mana? Takkan nak simpan lama-lama. Itu isu dia. Kerana kena ada negara penerima. Berbeza dengan warga negara Filipin tadi, kalau mereka ni ada rekod warga negara Filipin yang mana partilah, mereka boleh dihantar pulang dengan segera. Tetapi kedutaan Filipina tak buat macam itu. Itu yang kita heran. Okey, saya nak tanya abang, dalam Datuk IM-13 ni semasa 1970 ni mereka lari daripada pelarian perang, adakah mereka ni adalah diiktiraf di Filipina ataupun tidak? Mereka keluar daripada Selatan Filipin. Malaysia bagi dia pengiktirafan IM-13. Di Filipin dia sebelum tu dia dapat iktiraf. Sebelum tu dia mereka rakyat Filipina lah. Depa rakyat. Mereka rakyat Filipina sebelum tu. Okey. Mindanao ni semua. Okey. Isu yang generasi ni dah tak ada dah. Ni anak-anak dia. Oh. Ni soalan dia. Yang generasi yang dapat IM-13 ni dah mati dah. Dah arwah dah. Mana ada yang generasi yang tu ni? Ni anak dia ni. Soalan dia, anak dia nak pergi ke mana? Oh. Anak dia tidak dilahirkan di Filipin. Filipin tak mau. Filipin tak nak. Faham tak? Oh, satu benda yang pelik lah. Dan sebahagian besarnya adalah orang Islam daripada selatan Filipina, Mindanao. Soalan saya, kita nak buat apa dengan dia orang? Takkan nak buat apa? Filipin tak nak terima dia. Dia ada kat sini. Seluruh keluarga dia ada kat sini. Takkan kita nak simpan dalam depo tahanan dalam jangka masa yang lama? Itu soalan dia. Okey. Jelas tak? InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Ini penerangan. Jadi tuan-tuan pun dapat dah penerangan yang sejelasnya. Itulah yang berlaku sebenarnya situasi. Bukan kita pergi duduk cerita pasal warga asing. Warga asing ni kita hantar balik lah. Kita tak mau duduk lah dalam Malaysia ni, mengarut. Cuma lah ni macam Datuk kata lah, travel pass ni tak dikeluarkan dari negara asal mereka. Yang tu yang masalah. Dan yang di Sabah ni, yang nak berjuang ni, bukan kata kita nak membela ni, sebab ada penduduk asal. Tuan-tuan kena faham, penduduk asal yang mana jadi seperti Palestin ni, tuan-tuan kena faham, mereka beranak di Palestin, tapi akhirnya diambil oleh Zionis laknatullah ni. Bila dapatnya negara jadi negara Zionis, tak diiktiraf negara Palestin. Sebelum ni lah, Palestin baru saja dapat apa ni, diiktiraf, betul tak Datuk? Palestin baru dapat iktiraf negara, sebuah negara. Sebelum ni tak ada negara Palestin. Kita iktiraf. Kita iktiraf. Malaysia iktiraf dia sebagai sebuah negara. Sebelum ni dalam dunia tak diiktiraf. Jadi orang yang beranak di Palestin tu, yang penduduk asal ni, nak cerita penduduk asal ni, mereka juga stateless. Sama juga seperti mana yang berlaku di Sabah ni. Tuan-tuan kena faham yang tu. Bukan cerita dah pergi bela Sulu yang duk pergi serang apa ni, yang pergi serang tentera Malaysia, yang serang WET 69 ni. Kita tak boleh, kita pun lawan juga. Orang Sabah sendiri pun tak suka. Orang Sulu, bangsa Sulu yang duduk di Sabah pun lawan dengan dia orang ni. Bukan dia orang ni, bukan nak cerita Sulu yang di Sabah ni sokong Sulu yang di Filipin tu masuk serang. Tak. Mereka juga bersama-sama dengan kerajaan Malaysia. Kan? Macam Datuk Ajan semua tu. Mereka juga bangsa Sulu, tapi mereka masa kes perang ni, betul Datuk? Datuk Ajan bangsa Sulu kan? Betul. Masa perang antara Sulu dengan tentera Malaysia, Datuk Ajan sendiri menyokong penuh kepada kerajaan Malaysia. Betul. Sebab mereka ni Sulu yang di Sabah, bukan Sulu yang di Filipin. Kena berbeza tu, saya beritahu orang tak faham ni. Filipin, dia ada Sulu di Filipin, ada Sulu di Sabah, ada Bugis di Endon, ada Bugis di Sabah, ada Bugis di Tanah Melayu, ada di Semenanjung. Itu yang kita terangkan hari ni. Jadi insya-Allah itu saja penerangan kami. Kita sokong yang mana yang hak lah. Yang batil kita tidak akan bersama-sama yang batil. Yang mana hak kita sokong, yang batil ni kita minta dijauhkan, dan kita tidak akan menyokong yang batil ni. Daripada kita nak bagi Bangla ke Rohingya duduk ni, baik kita bagi orang asal ni, mereka duduk dalam Malaysia. Sebab mereka memang orang asal. Mereka ni adalah serumpun Melayu. Daripada kita nak bagi kat Rohingya, daripada kita nak bagi Bangladesh ni dapat apa, IC biru lah, IC merah lah, lebih baik saya rasa
bagi kat orang-orang yang penduduk asal ni, yang mana yang tak sah taraf ni. Sebab mereka memang beranak di sini, mereka serungkul Melayu, mereka tahu keadaan apa, adat istiadat orang Melayu, dan memang tok nenek mereka beranak di sini. Itu lebih baik daripada kita nak bagi Bangla-Bangla yang kahwin. Minta maaf lah, bukan saya anti Bangla, yang mana yang berkahwin dengan orang Malaysia duduk dah 10 tahun lebih boleh dapat IC baru. Saya rasa yang ni lagi tak patut, saya rasa. Betul tak tu? Saya rasa lagi tak patut. Dan satu lagi kita terlupa, tuan-tuan, saya beritahu tadi, yang kita minta ni bukan minta dia orang ni dapat IC, yang penduduk stateless ni, bukan. Saya nak bagi tahu satu lah, dalam dikala kita mengkelaskan orang kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, janganlah sampai kita melupakan nilai kemanusiaan. Okey, sedap. Yang saya masukkan tadi, permintaan yang kita masukkan tadi adalah permintaan mereka ni, golongan stateless ni, apa tahu malang dia? Mereka stateless. Mereka ni, mereka manusia walaupun mereka stateless. Bayangkan Tok Singa, mereka ni nak belajar tak boleh belajar. Ada suara beranak nak belajar, nak ambil SPM tak boleh. Bayangkan satu. Tak apa ni sama-sama, bayangkan. Dia manusia, nak belajar ada masalah, ada sekatan dari segi pelajaran. Nak kahwin tak boleh. Tak boleh keluar segi nikah. Bila dia tak boleh keluar segi nikah, anak dia lagi dia stateless lagi. Betul. Dia sebab nak dapat segi nikah kena ada IC. Betul. Jadi bayangkanlah, adakah disebabkan mereka ni stateless, kita nak larang dia kahwin? Betul. Bayangkan kehidupan, bayangkan kita hari ni berada dalam kedudukan kita mungkin rasa selesa. Kita kena tengok kedudukan orang lain. Negara kita ni tuan, saya nak berkongsi nak tengok negara ni ada keberkatannya. Apabila orang yang ditindas ni kita bela. Betul. Selagi mana ada orang miskin, orang lemah, orang yang ditindas dan dia mereka manusia, doa dia kepada Allah Ta'ala tak dijab. Betul. Sebab negara kita hilang keberkatan, tak ada keberkatan. Jadi individu-individu yang ditindas ni, yang rasa diri mereka rasa dizalimi kerana mereka lahir di bumi sana. Mak mereka bapa mereka ada sebagai ada IC, semoga ada dokumen yang diiktiraf oleh kerajaan negeri, tapi tak ada masalah nak belajar. Nak masuk universiti tak boleh sebab tak ada dokumen. Tak apalah. Kita bukan minta dia orang ni permit balak ke, permit kuari ke, ataupun minta lesen kilang ke, bukan. Kita minta mereka satu dokumen pengenalan supaya mereka ni tidak diganggu oleh orang, tidak diperas ugut, tidak dikacau oleh mana-mana pihak. Jadi adakah itu permintaan yang sangat besar? Itu permintaan yang dipanggil kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Sekurang-kurangnya bagi dia dokumen yang boleh menyebabkan mereka hidup, mereka boleh berkahwin, mereka boleh bekerja untuk hidup. Bukanlah kita nak minta permit balak, kuari ke apa, bukan. Kita ingat, kita ni manusia, orang lain pun manusia. Bukan kita seorang je nak hidup sebagai manusia, orang lain pun nak hidup sebagai manusia. Kalau kita nak negara kita berkat, jaga manusia orang lain. Ada orang kata lepas tu depa pijak kepala kita. Kok celah mananya orang-orang ni boleh dapat dokumen pengenalan, bukan IC dokumen pengenalan bukan IC. Dia mengundi pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Macam mana nak pijak kita? Faham tak? Dia nak pijak kita macam mana? Kalau dia ni mengundi pun tak boleh. Tidak mengubah pola pengundian, tidak mengubah landscape politik. Mereka ni hanya diberi satu dokumen atas nama kemanusiaan untuk hidup, untuk boleh berkahwin. Jadi saya tanya tuan-tuan pula, habis nak biar dia tak boleh kahwin? Betul. Habis nak biar dia semua tak belajar? Tuan-tuan tengok tak kat mana? Saya tengok dekat Datu Tok Singa. Budak-budak umur 5 tahun, budak lebih kurang dalam umur darjah 3 lah. Umur 9 tahun, umur 10 tahun ni duk isap gam. Cuba Tok Singa fikir, ni budak ni tau, dia duk isap gam umur darjah 3, darjah 4 ni, kerana tak boleh tak pergi sekolah. Apa nak jadi kalau dia umur 20 tahun dengan 30 tahun? Katalah dia jadi pusher, dia tolak barang, kita salahkan siapa? Kita nak salah dia. Mereka ni tak diberikan hak untuk belajar. Jadi adakah kita boleh salahkan orang macam ni? Jadi saya nak bagi tahu ni, saya bercakap tajuk kemanusiaan. Berikan sesuatu yang sesuai supaya mereka ni boleh belajar, menjadi aset kepada negara kita, boleh hidup sebagai seorang manusia dan lain-lain lagi.
janganlah kita melupakan nilai kemanusiaan. Di sebalik kita nak tahu hak kita, hak kita akan hilang. Kita biarkan orang-orang ni dipinggirkan, jangan tu. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Okey, saya nak jawab lah ni soalan ni. Tu macam mana Rohingya kat depa pun penduduk asal. Itu penduduk asal di negara depa lah. Depa kena balik lah di Myanmar tu, bukan di Malaysia. Kena faham boleh tu. Kita tak terima Rohingya ni sebab mereka UN, bukan kita iktiraf. Jadi depa dah lari dan ada sedikit-sedikit yang bawa mereka masuk. Bila depa dah lari sini, kita nak hantar pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Kan? Kita kena cari solution lah. Kemungkinan kerajaan kena tegas hantar mereka Rohingya ni balik ke Pulau Banshar di Bangladesh tu. Kan? Kita kena hantar mereka. Dan itu memang kita kesal tuan-tuan. Tetapi berbeza di Sabah, kena faham kita tak boleh nak samakan situasi di Sabah ni sama seperti situasi pendatang Rohingya. Ini salah. Di Sabah mereka penduduk asal, faham tak penduduk asal macam kita beranak. Tapi orang dulu, fahamlah orang dulu di Sabah ni, tuan-tuan, sampai zaman sekarang pun internet tak cukup weh. Jalan raya pun banyak yang tak ada lagi. Yang dulu penduduk pedalaman. Zaman sekarang pun tak ada internet, tak ada jalan raya. Tuan-tuan fikir zaman dulu, depa beranak, depa nak pi JPN, nak pi daftar. Memang dak lah tuan-tuan. Ada depa nak pi kahwin, nak pi daftar jabat lama. Memang dak lah tuan-tuan. Jadi disebabkan dengan tidak didaftarkan hari ni, mereka hari ni dijadikan stateless. Faham tak stateless? Mereka tidak ada apa langsung. Padahal mereka memang duduk sini. Tok nenek moyang mereka asal sini. Itu yang kita bagi tahu ni. Mungkin orang tak faham yang tu lah. Jadi insya-Allah lah kita tak menyokong lah apa pendatang apa. InsyaAllah kita tak kenal kat adik-adik, memang tak tahu lah. Ya, itu saja. Mana kita tahu kita pun orang dalam tu? Daripada kita nak Mana nak tahu bagi saya lah, memanglah manusia daripada kita nak belah orang Rohingya ni, lebih baik saya rasa kita belah orang yang penduduk asalnya lah. Itulah pandangan saya insya-Allah. Jadi saya pun tak ada apa, saya mohon maaf lah jika perkataan kesalahan saya mengguriskan hati-hati mana pihak. Kita tidak masuk dalam pihak dan politik. Kita bercakap di atas agama, bangsa dan tanah air kita ni. Jadi itu saya daripada saya. Sesudah saya mohon maaf dan ampun kepada orang Sabah, mungkin ada yang terasa, ada yang marah dengan saya minta maaf lah. Kami cuba menampak ini dari segi kemanusiaan dan juga hak mereka sebagai penduduk asal. Itu saja. Jadi saya insya-Allah saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.